Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat selalu, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Selamat datang ke Hobbies TV. Okay, hari ni saya berada di Ayubi Lobster Farm Kelang. Okay, hari ni saya nak melawat sambil belajar mengenai ternakan aquaculture di Ayubi Lobster Farm Kelang ni. Okay, sekarang ni jom kita jumpa dengan owner dia. Sekarang saya bersama dengan owner dengan tempat ni. Okay bang, boleh perkenalkan diri dan dah berapa lama abang menternak udang karai tawar ni? Okey, saya Muhammad Fazli bin Abdul Rahim dari IUB Success Enterprise. Kita orang dah buat ternakan ni selama 7 tahun. InsyaAllah lah lepas ni kita akan tambah lagi ke produk-produk yang akan datang lah. Jadi boleh ceritakan sikit latar belakang background abang dan macam mana abang boleh mencuburi dalam bidang ternakan aquaculture ni? Oh, kalau ikutkan pasal background, saya memang tak ada langsung lah dalam bidang aquaculture ni. Benda ni mula sekadar hobi je, berternak di rumah, dan rasa macam benda ni boleh dijadikan kepada komersial, boleh dikomersialkan. So saya berhenti kerja, saya serta-merta berhenti kerja dan saya terus buat. Jadi sehingga sekarang. Abang buat ni sebab minat ke ataupun nampak peluang daripada industri ternakan udang kara ni? Oh, sebab saya memang minat aqua ni. Memang saya minat, sebab dekat rumah saya pun saya ada bela ikan, akuarium pun banyak, memang saya minat. Lepas tu dari segi udang kara ni sendiri, kita nampak potensial untuk dia punya pergi ke industri yang lebih besar tu ada. Jadi memang sebenarnya peluang untuk industri udang kara ni memang besar lah. Buat masa sekarang ni memang nampak besar. Sebab apa? Sebab saya mula 7 tahun lepas, memang industri ni masa tu agak rancak. Cuma pertengahan tu agak slow sikit dan sekarang ni kembali rancak sebab player-player yang besar-besar rasanya dah tak ramai macam dulu, jadi kita kena teruskan. Jadi abang boleh kongsikan apa produk IUB yang IUB sediakan? Oh, sekarang ni produk yang kita orang ada lobster prop, dan lagi satu yang kita akan keluarkan lepas ni produk untuk ke orang ready to eat. Kita dah siap masak, frozen kan, orang akan balik terus panas dalam microwave terus boleh makan. Jadi abang boleh kongsikan media sosial ataupun contact number bagi sesiapa nak mendapatkan perkhidmatan IUB. Okey, untuk contact number ataupun media sosial kita boleh dapatkan di IUB Lobster Farm Kelang. Dan TikTok ada IUB Aqua, dan selebihnya kepada WhatsApp dan call direct lah. Sekarang ni boleh saya masuk dan melawat abang punya farm yang kat dalam bangsal ni tu? Boleh. Jadi kat dalam kawasan bangsal ni saya tengok banyak kolam polytank. Jadi sebenarnya kat dalam bangsal ni abang jadikan dia sebagai kawasan apa? Okey, dalam ni lebih kepada tempat pembenihan lah. Contohnya macam kolam-kolam yang besar ni kita gunakan untuk induk, dan bila induk kita akan transfer ke kolam yang atas ni untuk kolam pembenihan, untuk kolam ibu bertelur lah, dan akan kita turunkan ke bawah untuk pembesaran. Jadi untuk kapasiti udang macam mana pula? Jadi macam mana pula dengan pengeluaran benih, berapa ekor yang abang dapat keluarkan? Okey, dengan kadar induk yang kita orang ada sekarang, yang IUB ada, lebih kurang dalam 400 ekor induk jantan dan betina, kita orang boleh keluarkan 5,000 ke 10,000 ekor sebulan. Okey, selain daripada farm abang yang berada di Kelang ni, okay, jadi boleh kongsikan sikit kat mana lagi abang ada farm untuk ternakan udang karai tawar ni? Okey, selain daripada Kelang ni, kita ada kolam tanah seluas 4 ekar dekat Labu Negeri Sembilan. Sebab sana kita akan tumpukan kepada proses pembesaran sahaja. Jadi dekat Labu tu memang saiz untuk stok makan je lah dekat Labu tu. Untuk dekat Labu tu memang kita buat untuk makan sahaja. Sebab keluar kita akan terus hantar ke kedai-kedai dan hotel. Sebab kita tak nak benda tu pulang balik ke sini dan jadi induk ke. Kita tak gunakan yang hasil daripada kolam tanah, kita tak akan jadikan sebagai induk. Okay, jadi kalau abang tak keberatan, boleh abang kongsikan sikit tak berapa modal yang abang habiskan untuk buat farm yang Kelang ni sahaja? Okey, untuk dekat Kelang ni, farm ni lebih kepada kita orang buat sendiri. Saya dan isteri saya buat sendiri. Contoh dia macam bangunan ni, dengan susun atur dekat dalam ni semua kita orang buat sendiri. Dengan wiring semua mungkin kita buat sendiri lah. Kadang orang pun pelik, takkan kos tu boleh jadi rendah kan? Sebab apa? Sebab kita orang kebanyakannya memang kita orang buat sendiri.
contohnya macam bangunan ni memang kita nampak simple, pembuatan dia agak rumit sebab buat sendiri dengan tak ada ilmu yang penuh. Tapi kita gunakan modal yang kita ada. Permulaan untuk naikkan tempat ni kita ada dalam hampir 30,000. Tapi nampak itulah yang pelik sebab benda ni nampak kecil. Orang akan ada yang orang pertikaikan, takkan macam ni pun ada 30,000. Tapi hakikatnya itulah, kalau kata kita upah orang mungkin jadi 2-3 kali ganda lagi lebih. Ya, betul. Jadi kat situ abang dapat save banyak bajet lah. Dan saya difahamkan juga kebanyakan kolam yang abang ni, abang dapat bantuan grant daripada mana? Abang boleh kongsikan? Ya betul. Okey, untuk kolam ni yang sedia ada memang kita ada lah. Kan? Macam contoh kolam yang saiz ni 6x3 ni ada 4 biji kita dapat bantuan dari perikanan. Dan kolam yang atas ni pun ada dalam 6 biji dapat daripada perikanan. Lepas tu kita ada kolam HDPE dekat luar sana 2 biji. Pun dapat dana dari pejabat daerah. Pejabat daerah Kelang beri bantuan kat kita untuk kita majukan lagi Udang Kara ni. Okay bang, saya nampak kat belakang tu ada kolam tanah abang. Sekarang ni boleh tak kita melawat kat kolam tanah pula? Okey, boleh. Jadi ni adalah kolam tanah UB. Jadi berapa keluasan untuk kolam tanah ni? Okey, untuk keluasan kolam tanah ni lebih kurang 30 kali 50 dan kapasiti yang muat yang kita orang masukkan benih sebelum ni dalam 3000 ekor je sebab kita orang malas nak letak padat sebab kita gunakan cara alami. Kita just pakai flow yang air dalam ni je untuk rolling dan masa yang sama kita terpaksa buat fencing keliling untuk elakkan pemangsa. Dekat tempat ni sekarang ni pemangsa dia yang paling ketara biawak lah. Tapi Alhamdulillah lepas kita buat fencing zinc ni ada pun still masuk tapi yang kecil-kecil lah. Yang besar-besar tu dah tak ada. Untuk kadar pembesaran dalam ni bagi saya sendirilah kalau kita jaga air tu agak cantik, dia punya ramuan dia lah senang cerita kan. InsyaAllah dalam masa kita letak saiz 1 inci, 1 inci setengah dalam masa 4 bulan setengah InsyaAllah kita dah boleh dapat saiz yang untuk makan. Jadi untuk kolam ni abang target untuk saiz apa untuk di harvest? Okey, sekarang ni kolam ni kita orang tak gunakan sistem harvest. Okay. Kita orang tak macam kolam-kolam yang kita orang dekat Labu. Sana kita orang guna sistem harvest. Dekat sini lebih kepada kita nak barang, kita bubuh. Kita keluarkan saiz yang kita nak. Sebab kalau kata kita harvest sebab kita tak ada tempat untuk nak tampung air untuk kita harvest ni. Kalau kata kita buang air ni memang kita sayang sebab kita dah rawat. Jadi kita gunakan medium-medium yang untuk contohnya macam dolomite, kalsium untuk kekalkan air ni lah supaya tak berbau, air pun jadi cantik lah untuk udang. Jadi kualiti udang kat sini tetap terjagalah kalau gunakan sistem macam ni. InsyaAllah dalam buat masa sekarang ni yang keluar daripada sini hasil dia agak memuaskan. Tak adalah yang bawah kata orang tu berlumpur terlampau tebal, tak ada. Alhamdulillah lah. Untuk pengawalan parasit pun Alhamdulillah kita orang keluar daripada sini pun semuanya insyaAllah Alhamdulillah cantik. Okay bang, ada setengah orang lah yang baru nak menternak. Dia kata nak ternak udang kara ni mudah. Kita korek tanah, letak udang, lepas tu terus cukup masa terus harvest. Jadi sebenarnya bukan semudah itu untuk menternak udang kara air tawar kan. Jadi boleh kongsikan sikit tak apa cabaran-cabaran untuk menternak udang kara air tawar pada kolam tanah ni? Okey, untuk kolam tanah ni, untuk kalau kata kita nak main udang kara kan, first kualiti air memang kita jaga. Memang orang cakap kalau korek tanah terus air mata air lah. Tapi air tu kita kena rawat. First kualiti tanah sendiri kita kena tahu. Untuk jadikan air tu cantik, kualiti tanah paling penting. Kalau kata kita korek tanah tu bawah ada iron ke, ada lumpur yang hitam ke, macam mana kita nak rawat sebelum dapatkan kualiti air yang cantik. Jadi sebenarnya tak semudah yang disangka lah untuk membuat ternakan udang kara air tawar pada kolam tanah ni. Macam abang cakap tadi, ada salah satunya adalah pemangsa juga. Dan saya tambah sedikit, sebenarnya kalau nak ternak udang kara ni bukan semua tempat boleh buat, betul bang? Contohnya kawasannya bersiko dengan banjir, kawasannya tepi sungai. Jadi kawasan-kawasan itu bagi pendapat saya tidak digalakkan untuk menternak udang kara air tawar. Sebab udang kara air tawar ni antara haiwan yang tidak dibenarkan untuk melepasi perairan Malaysia.
Jadi bagi saya memang tak semudah yang disangka lah, betul? Betul lah. Kalau bab tu memang betul lah. Sebab apa? Sebab kalau untuk penternak udang kara ni sendiri, benda yang perikanan suruh kita buat betul-betul untuk kita buat ternakan ni adalah sistem biosecurity. Itu yang sistem yang paling penting untuk kita daftar dengan perikanan dalam bidang udang kara air tawar ni. Sebab biosecurity ni penting untuk dia supaya jangan udang ni terlepas ke perairan kita. Sebab orang kata udang kara ni udang daripada luar kita bawa masuk. Betul. Jadi kita kena kontrol lah sikit. Okey bang, boleh kita tengok kolam HDPE abang pula? Boleh, dipersilakan. Okey bang, kat sini abang ada 2 kolam HDPE. Jadi abang boleh ceritakan sikit kolam HDPE ni abang dapat bantuan daripada mana? Okey, untuk kolam HDPE ni dapat bantuan dari pejabat daerah banyak 2 biji, dan insya-Allah dalam bulan depan mungkin kita akan tambah lagi 1 lah, pun itu daripada perikanan pula. Okey, kalau kos untuk membuat satu kolam HDPE ni lah, kalau kita beli sendiri, jadi berapa kos untuk satu kolam? Okey, kos untuk satu kolam HDPE ni, kalau yang diameter 16 kaki ni lebih kurang dalam 3 meter lah kan. Kalau biasa dia orang pakai ukuran meter. Kos sebiji dalam 7,000. 7,000 sebiji. Ya betul. Jadi kat sini abang dapat save banyak bajet lah, dapat bantuan daripada perikanan. Ya betul. Jadi untuk kolam HDPE ni saya tahu ada 2. Satu saya tengok penuh dengan azolla, satu ada ikan tilapia. Jadi untuk kolam HDPE ni abang menternak apa sebenarnya? Okey, untuk first trial kita orang untuk tilapia, kita gunakan kolam HDPE ni. Kan? Dan yang kolam sebelah ni kita gunakan untuk benih udang. Kita try untuk pembesaran benih udang. Ni pun saya baru try sebab kolam HDPE ni pun kira antara baru juga dapat. Kita gunakan untuk pembesaran. Kita nak buat perbezaan antara pembesaran dalam kolam HDPE dengan kolam tanah. Okay, jadi setakat ni ada tak abang tengok ada perbezaan antara kolam HDPE ni dengan kolam tanah? Okey, sekarang ni ada nampak sikit lah. Sebenarnya HDPE ni kita bukan gunakan 100% air pipe. Kita akan gunakan air daripada kolam tanah tu juga. Dalam masa yang sama, 2 minggu atau 3 minggu sekali saya akan flushing air ni ke kolam tanah balik. Untuk dapatkan kekal bakteria yang ada dalam kolam tanah dan kolam HDPE ni supaya kita kekalkan bakteria yang sama. Dan untuk pembesaran kolam HDPE ni agak slow sikit lah daripada kolam tanah sebab cara mungkin pemakanan dia lah. Sebab sana mungkin ada lebih makanan yang ni, sini kita kurang. Lagi satu yang sini kita terpaksa sukat makanan dia sebab kita tak nak air ni jadi amonia yang tinggi. Jadi untuk ternakan ikan tilapia ni, jadi berapa masa yang perlu diambil untuk ikan ni daripada benih untuk sehingga di harvest? Okey, untuk ikan tilapia ni pula kita orang baru try buat pembesaran ikan tilapia sebab kita dapat benih daripada perikanan juga untuk percubaan. So dalam masa 3 bulan ni kita nampak pembesaran dia agak memberangsangkan lah. Sebab kalau kita tanya dengan geng-geng perikanan, dia orang cakap kalau 3 bulan dah boleh sampai 150 ke 170 gram. Dia orang cakap memang cantik lah kategori pembesaran dia. Sebab kita perlukan saiz 250 gram ke 350 gram untuk kita pasarkan. Jadi untuk ternakan tilapia ni berapa kali abang bagi makan sehari? Okey, untuk pemakanan ikan tilapia ni kita bagi sehari 3 kali, pagi, tengah hari dan petang lah, lewat petang. Okey, pagi kita akan bagi dia pellet sulamkan dengan azolla, dan tengah hari kita bagi full azolla. Petang pun sama, kita gunakan pellet dan azolla, tapi petang tu kita akan lebih ke azolla. Sebab apa? Untuk dibawa ke pagi. Masa tu agak panjang, kita lebih ke azolla sikit. Okay, jadi saya tengok kolam abang ni, saya tengok tak ada filter. Jadi abang boleh kongsikan sikit sistem apa yang abang gunakan untuk menternak ikan tilapia ni? Okey, ikan tilapia ni sebenarnya saya baru belajar untuk sistem biofloc. Tapi masih dalam pembelajaran lah. Sekarang ni untuk kita mula-mula memang nak gunakan sistem ras, tapi bila kolam terlalu besar dan kita tanya kepada peternak-peternak komersial, dia orang cakap gunakan sistem biofloc ni paling mudah dan pembesarannya agak memberangsangkan.
Jadi daripada segi kualiti ikan macam mana? Selalu saya dengar cabaran untuk ikan tilapia ni ataupun ikan air tawar, dia akan rasa lumpur ikan tu. Jadi macam mana pula ikan tilapia dengan sistem biofloc ni? Okey, untuk ikan tilapia merah ni, untuk sistem biofloc, kalau kita jaga air dia dengan cantik, insya-Allah rasa dia tak adalah berlumpur. Sebab saya pun risau juga sebenarnya bila ramai orang cakap tilapia ni senang bau lumpur. Tapi insya-Allah lah dengan cara yang kita pakai ni, dengan apa yang kita belajar dari kawan-kawan yang dah buat lama, insya-Allah dengan sistem ni rasa ikan tu tak adalah berlumpur. Okey, hari ni IUB ada buat makan-makan sikit dengan kawan-kawan, peternak, dengan keluarga, dan rasa isi ikan tilapia ni sendiri. Boleh, tak ada masalah. Okey bang, untuk perancangan IUB pada masa akan datang, jadi apa lagi perancangan abang untuk dalam bidang aquaculture ni? Okay, sekarang ni untuk perancangan yang akan datang ni, kita orang akan besarkan dengan cara kita nak buat mini cafe kat sini. Tapi untuk bukan orang walk-in lah, orang akan datang secara booking, dan kita akan luaskan lagi ternakan kita ke arah komersial. Sebab sekarang ni rasa memang tak cukup, dan kita perlukan kawan-kawan lah untuk support. Menarik tu. Okey bang, jadi bagi sesiapa yang nak mencuburi dalam bidang aquaculture ni, jadi abang boleh bagi sedikit nasihat bagi siapa yang nak memulakan dalam bidang ni? Okey, kepada siapa yang nak memulakan aktiviti ataupun hobi sebagai dalam bidang aquaculture ni, perlu ada minat yang betul-betul lah. Betul. Kalau kata kita tak ada pelajaran, kita boleh belajar. Minat tu bagi saya penting lah. Sebab dengan minat, kita akan boleh benda tu ke arah komersial tu cepat. Sebab kita akan ambil berat pasal sesuatu benda tu, dengan ambil action tu lagi kuat, dan kita akan cepat untuk maju. Okey bang, jadi saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk datang melawat farm abang. Okey, tadi saya dapat merasa udang kara dan ikan tilapia ternakan daripada IUB. Jadi apa yang saya rasa, ikan tilapia tu pun rasa dia fresh, rasa dia segar dan tak ada rasa lumpur, dan udang kara air tawar pun rasa dia manis. Tapi sayangnya tadi tak sempat nak record, tadi terlampau busy abang. Okey bang, jadi saya ucapkan terima kasih kepada abang kerana dah menjemput saya. Saya ucapkan semoga maju jaya dalam bidang ternakan air tawar ni. Okey, jadi abang ada sepatah dua kata nak bagi kepada penonton? Pada orang yang nak belajar, yang nak tahu pasal udang kara, boleh je berhubung dengan kita orang. Dan untuk yang akan datang, kita orang akan buat mini cafe dengan produk-produk baru, insya-Allah. Nanti kita akan launch selepas ni. Apa pun semuanya, terima kasih. Okey, jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada abang kerana menjemput saya untuk datang melawat farm abang ni. Okey, jadi saya rasa itu je untuk video saya pada kali ini, dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Okey, jadi kalau abang tak keberatan. Okey. Okey. Sendiri dan dah berapa lama abang menternak? Tengok macam mana abang. Okey, silakan. Jangan tu. Sekali. Dalam HTPE abang pula. Boleh, dipersilakan. Gelak pula. Dia lagi banyak gelak daripada gua. Okey, sikit lagi. Main lompat lah. Duduk sini diam. Lagi dia duduk depan, lagi tak jadi. Jangan pandang diorang. Mana? Dah. Apa tadi soalan dia? Kau yang lupa? Okey bang. Perancangan. Tolong ingat.